Kita mau cerita lagi. Kita londehkan selondeh-londehnya isu tentang hukuman 1MDB kepada Roger Ng. Ada seorang lah tanyakan aku di dalam ruangan komen. Hey Nazilin, kalaulah Roger Ng diberi pengampunan dengan diringankan beban hukuman daripada hukuman 30 tahun penjara, tak perlu masuk penjara dan hanya perlu bayar denda, tapi dengan syarat Roger Ng kena mendedahkan sepenuh-penuhnya tentang 1MDB seperti yang telah diberikan kepada Tim Lesnar, bos kepada Roger Ng. Apabila beliau tidak perlu masuk penjara tetapi perlu membayar denda dan perlu menjadi saksi utama, pendedahan utama kepada kes 1MDB. Aku nak tanya kamu, agak-agak Roger Ng akan terima tak tawaran kalau dia diberi pengampunan, tak perlu masuk penjara, bayar denda sahaja tapi menjadi saksi utama kepada kes 1MDB, dan adakah beliau akan bersetuju? Dan kalau dia bersetuju, sekarang kau telong teka, agak-agak nanti adakah pendedahan yang lebih mengejutkan akan berlaku? Karena semasa Tim Lesnar menjadi saksi utama di dalam kes 1MDB, ada banyak pendedahan-pendedahan yang kita tak pernah tahu, yang tidak pernah orang Malaysia tahu. Pendedahan-pendedahan itu yang tak pernah kita tahu. Selepas didedahkan oleh Tim Lesnar, kita semuanya macam mau terjatuh mata, terjatuh bibir, terjatuh lidah dan sebagainya, karena kita terkejut. Yang kita tak pernah tahu skandal tentang tiga wanita Malaysia sehingga meminta rumah 40 juta, sehingga meminta supaya ditutup mulutnya perlu dibelikan rumah bernilai 40 juta dan sebagainya. Semua itu hanya kita tahu apabila Tim Lesnar mendedahkannya di mahkamah, kerana beliau telah bersetuju untuk menjadi saksi utama dan akan mendedahkan sepenuhnya cerita 1MDB apabila beliau diberikan pengampunan untuk tak perlu masuk penjara tapi bayar denda. Sekarang kalau Roger Ng bersedia, ini soalan daripada netizen, beliau berkata kalau Roger Ng ditawarkan pengampunan seperti itu juga, adakah Roger Ng akan terima? Pada pendapat kamu Roger Ng akan terima atau tidak? Kalau Roger Ng akan terima, ini menjadi lebih menarik. Ada lagi kah pendedahan-pendedahan yang lebih panas, pendedahan-pendedahan yang lebih hangat, pendedahan-pendedahan yang luar biasa yang membuat kita semua tak mampu hadam. Pikiran kita tak pernah fikir akan berlaku itu semua. Ada nama-nama mungkin, adakah nama-nama yang kita tidak pernah sangka terlibat dalam kes 1MDB akan keluar pula? Adakah nama-nama yang mungkin tak pernah kau sangka akan keluar pula? Dan adakah tangkapan-tangkapan yang luar biasa akan berlaku pula? Adakah ini akan menambahkan lagi kehangatan di dalam isu 1MDB? Apapun, Anda tolong tinggalkan komen Anda pada ulasan pada kali ini. Adakah Anda rasa Roger Ng akan terima pengampunan untuk bayar denda, tak perlu masuk penjara? Beranikah Roger Ng untuk mendedahkan, ataupun dia akan biarkan saja dia masuk penjara? Sekarang Roger Ng berusia lebih kurang dalam menghampiri 50 tahun. Jadi kalau benar dia dihukum 30 tahun penjara, dia akan meringkuk sehingga umur 70 tahun lebih, menghampiri 80. Adakah Roger Ng akan sanggup tinggal 30 tahun di penjara, atau dia akan memilih untuk bebas dan hanya perlu bayar denda, tapi dia akan mendedahkan segala-galanya skandal penyelewengan 1MDB yang terbesar di dunia ini? Dan adakah nama-nama terbesar di dunia akan diketahui pula? Sebelum kita berpisah, tinggalkan dulu komen kamu. Adakah kamu bersetuju kalau Roger Ng diberikan pengampunan separuh, perlu bayar denda, tak perlu masuk penjara, tapi yang penting dia perlu mendedahkan sepenuh-penuhnya tentang skandal 1MDB? Kita pun nak tahu juga, karena sebelum pendedahan daripada Tim Lesnar, kita tak pernah tahu tentang cerita di sebalik cerita yang lebih hangat daripada yang hangat. Kalau tanpa Tim Lesnar, tak pernah kita percaya 100% adanya case 1MDB. Tapi oleh kerana pendedahan Tim Lesnar, semua kita
terkejut dan terkejut. Itu dulu kali ini, kita jumpa lagi nanti. Tolong tinggalkan komen kamu, apa saja yang aku tanya tadi kamu tolong jawab, dan tolong komen, tolong tekan butang subscribe. Sekian dulu Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bongkar jangan tak bongkar, bongkar sampai itu londe. Ulas jangan malu-malu, ulas sampai orang tahu. Kita jumpa lagi, bye-bye. Kamu mesti terkejut dengan berita kali ini. Ada berita mengatakan, ada orang cakap Najib bakal terlepas daripada rayuan, bakal terlepas daripada hukuman 12 tahun penjara dan denda 210 juta. Ini gara-gara kejayaan kononnya Najib bakal mendapatkan peguam di Raja UK. Dan berita hari ini daripada Malaysia Kini mengatakan, pada bulan depan Najib dan pasukan pembelaan akan menfailkan rayuan untuk mendapatkan khidmat peguam UK. Persoalannya malam ini, kamu tolong jawab betul-betul, tolong type di dalam ruangan komen supaya semua orang tahu Najib bakal menang atau tidak di dalam rayuan beliau. Itu yang pertama, karena menurut laporan itu, sekiranya Mahkamah Tinggi tidak menerima rayuan tersebut, mereka akan berayu di persekutuan pula, Mahkamah Persekutuan. Soalan pertama, mampukah Najib memujuk Mahkamah Tinggi untuk meluluskan permohonan mendapatkan peguam di Raja UK? Sebab pada pendapat saya, sekiranya peguam UK ini campur tangan dalam mahkamah, bermaksud adakah peguam-peguam yang ada di Malaysia lemah berbanding peguam-peguam yang ada di UK, apalagi di Raja. Bagi saya ini satu penghinaan kepada peguam-peguam yang ada di tempatan. Tak hebat kah peguam di Malaysia nih? Itu pendapat saya lah. Yang kedua, menangkah Najib dengan bantuan peguam daripada UK? Kerana sebelum ini sudah 4 hakim yang bersidang, 4-0 kalah Najib. Mahkamah Tinggi kalah, Mahkamah Rayuan kalah. Adakah dengan kehadiran satu peguam ini tiba-tiba boleh menyebabkan 5 hakim di Mahkamah Persekutuan pula akan menyokong Najib dan melepaskan Najib? Pada pendapat saya, mungkin sukar juga buat Najib. Dan soalan paling penting sebelum kita berpisah, pada pendapat kamu, adakah peguam di Raja UK yang sanggup untuk mengambil case Najib yang lebih-lebih lagi sekarang sudah semakin tular, sudah semakin terbongkar di Mahkamah Persekutuan di Amerika Serikat? Dan makin hari makin hot. Dan yang terkini disahkan oleh pegawai di Malaysia, yaitu Ismi Ismail, mengesahkan Najib menerima masuk pindah dalam akaun Najib nilai wang RM2.28 bilion. Sah masuk di akaun Najib, di akaun Embeng. Jadi pada pendapat kamu, tinggalkan komen kamu, apakah dengan keputusan bulan depan masuknya peguam di Raja UK ini, Najib akan terlepas daripada hukuman dan dia akan berjaya di dalam rayuannya di Mahkamah Persekutuan? Kita nantikan nanti. Jangan lupa tekan butang subscribe dan ingat, bongkar jangan tak bongkar, bongkar sampai terlontek. Kita jumpa lagi, bye bye.